Okey, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wasahbihi wa barik wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar teman-teman, sahabat-sahabat, ibu-ibu dan ayah-ayah, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan terbaik insya-Allah. Alhamdulillah. Dan jangan berhenti daripada sentiasa mensyukuri nikmat Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jom kita share video ni pada rakan-rakan, teman-teman, sahabat-sahabat kita, kaum keluarga kita, pada grup. Insya-Allah mudah-mudahan hari ini kita dapat, setiap harilah kita nak buat yang memberi manfaat kepada diri kita dan juga orang lain. Hidup ni Allah bagi sekejap sangat, kan? Tiba masa kita dah biasa dengar, kita dah biasa lihat rakan-rakan, teman-teman, sahabat kita, keluarga kita yang Allah panggil balik. Bermakna kembali itu pasti akan berlaku, memang akan berlaku. Tiba masa kita juga akan pergi, kan? Yang sihat pergi, yang sakit pergi, yang muda pergi, yang tua pergi, siapa pun kena pergi, kan? Tiba masa dan tarikhnya, tiba detik dan waktunya, kita memang akan dipanggil oleh Allah SWT. Dan kita ni ibarat apa tahu, sahabat-sahabat, followers semua, kita ibarat sedang beratur. Kita ni sedang beratur menuju ke alam barzah. Dan dalam keadaan kita beratur, Allah benarkan kita berinteraksi dengan alam ni, berinteraksi dengan kehidupan kita. Buatlah apa pun kamu nak buat, tapi jangan lupa yang kamu sedang beratur menuju ke alam barzah. Buatlah apa pun yang kamu fikir nak buat, capailah impian kamu. Tak salah ada cita-cita, tak salah ada matlamat. Buatlah apa pun, tapi jangan lupa bahawa kamu sedang beratur, kamu sedang bergerak perlahan-lahan, bergerak menuju ke alam barzah. Itu adalah perkara yang mesti setting kat minda kita. Itu adalah perkara yang kita mesti faham. Setiap hari kita kena faham bahawa hari ini hari Selasa. Hari Selasa, satu hari nanti dah tak ada lagi dalam hidup kita. Hari ini hari Selasa, satu hari nanti kita tak akan berada di hari ini. Berapa ramai orang yang dulu je pernah berada pada hari ini, minggu lepas dia ada, minggu ni dia tak ada. Hanya kerana kita tak kenal orang tu, kita tak dengar berita tu, bukan makna tak berlaku perkara seperti itu. Minggu lepas mereka berada di hari yang sama macam kita lalui sekarang, tapi mereka dah tak ada dah. Nampak tak? Ada orang minggu lepas ketika hari Selasa dia sihat. Dia tak terfikir bahawa Selasa minggu depan dia tak ada lagi. Dia sihat, dia okey, dia tak ada masalah. Ada orang dia naik motor, dia enjoy naik motor, kan, konvoi ramai-ramai, dan perkara yang biasa dia berlaku. Dia lakukan setiap bulan, setiap minggu. Tiba-tiba pada hari itu, itulah konvoi terakhir dia, accident, meninggal. Sedangkan laluan yang dia lalu dah biasa lalu. Sedangkan perjalanan yang dia lalui itu satu perjalanan yang biasa diaturkan. Subhanallah. Nampak tak? Sebab itulah beruntung bagi orang yang beringat. Beruntunglah bagi orang yang beringat, sahabat-sahabat. So jadilah diri kita orang yang sentiasa beringat. Dan yang paling penting, kita nak ingatkan orang lain. Nampak tak? Itu dakwah tu. Nampak tak? Kita ingat, dan kita jangan ingat bahawa semua orang ingat. Maka tugas kita dah ingat, kita ingatkan orang lain. Sebab tu dalam WhatsApp group, dalam FB, sesekali kita selitkan tentang kematian. Sesekali kita selitkan tentang peringatan alam barzah. Sesekali kita selitkan peringatan Allah SWT melalui Rasulullah SAW tentang alam akhirat, tentang padang mahsyar. Sesekali kita selitkan supaya ada manusia, ada rakan-rakan, teman-teman kita yang baca teringat, ya Allah, aku belum sembahyang lagi. Ya Allah, aku belum lagi bersedekah hari ini. Ya Allah, ada banyak benda aku buat salah ini. Kadang-kadang yang kita tak perlu jadi somebody untuk dakwah orang. Kita tak perlu jadi orang besar-besar, orang hebat-hebat. Nama kita orang tak kenal pun tak apa. Tapi yang paling penting status kita, yang paling penting kata-kata kita boleh mengingatkan orang. Boleh faham tak? Kita tak dikenali tak apa, tapi kata-kata kita menyebabkan orang kenal Allah. Boleh faham tak? Kita tak dikenali oleh manusia lain tak apa. Dalam grup kita orang kenal, tapi di FB, kan, banyak orang baca kita punya kata-kata, ayat-ayat yang kita tulis di FB tadi. Orang tak kenal kat Instagram kita tulis. Orang bukan kenal. Ada ribuan orang yang baca yang mereka tak kenal kita. Kadang-kadang mereka follow kita, bukan mereka kenal kita pun, tak pernah berjumpa, tak pernah bersua. Tapi kata-kata kita tu kan akan menyebabkan mereka menjadi asbab mereka kenal Allah, menjadi asbab mereka kenal Rasulullah, menjadi asbab mereka takut pada azab Allah. Maka jadilah pendakwah, jadilah orang yang memberi manfaat kepada orang lain, jadilah orang yang memberi kebaikan kepada orang lain. Itu azam yang kita kena buat setiap hari, sahabat-sahabat. Azam kita apa dia? Nak bawa kebaikan pada ummah, nak bawa kebaikan ke dalam kehidupan kita. Nak buat yang terbaik dalam hidup bukan untuk kita saja, untuk ummah. Kalau kita mampu manfaatkan apa yang Pak Lis kata ni, ya Allah, kita akan jadi bangsa yang hebat.
kita akan jadi umat yang terbaik. Kita memang dah diklasifikasi, dah diangkat darjat kita sebagai umat yang terbaik. Tapi umat itu kan, adakah kita yang termasuk? Adakah kita termasuk dalam kategori yang dikatakan sebagai umat yang terbaik? Ini yang kita risau. Sebab tu setiap hari kita nak dakwah, setiap hari kita nak cakap yang baik-baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Setiap hari kita nak sampaikan yang baik-baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Setiap hari kita nak buat yang terbaik. Setiap hari kita ada keazaman nak bantu orang, nak hemat, nak beri kebaikan pada orang lain. Subhanallah. Kalau kita sedar bahawa kehidupan ini sangat mahal, kita takkan jadikan dia mudah. Ingat tu. Kalau kita sedar, kita faham bahawa kehidupan ini sangat mahal. Kat mana mahal tu Pak Riz? Sebab manusia yang mati sentiasa merayu pada Allah untuk hidup kembali. Rabbana absarna wa sami'na faj'na na'mal salihan inna muqinun. Setiap hari, setiap saat, setiap detik, ketika mereka berada di alam barzah, bila mereka diseksa, bila mereka dah sedar, dah faham bahawa ya Allah, mereka banyak buat silap kat dunia, maka mereka minta pada Allah untuk hidup balik. Kerana itulah kita kena faham hidup ini sangat mahal. Tolong jangan murahkan dia. Jangan murahkan hidup kita dengan banyak mengumpat orang, mengeji orang, kenakan orang sana, kenakan orang sini. Nabi suruh kita berdakwah, mengajak orang ke arah kebaikan, menghalang orang membuat kemungkaran. Itu Nabi pesan. Tapi apa kita buat? Ramai daripada kita, anda dah follow Pak Riz, tolonglah kita tinggalkan. Perlahan-lahan, perlu ada keazaman, perlu ada itizam. Kita nak tinggalkan apa? Mengajak orang buat maksiat, mengajak orang untuk lara, mengajak orang untuk berhibur, mengajak orang untuk berada di jalan sesat. Kadang-kadang kita tak perasan, tapi kita sedang lakukan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita tulis kat WhatsApp group, cerita tentang orang lain baca, orang faham, orang lain baca, orang percaya. Itu paling bahaya. Sedangkan kamu tulis tu sebab andaian kamu, persepsi kamu, tanggapan kamu. Nampak tak? Bila kita tak suka seseorang, perasan tak? Dengar. Kan? Bila kita tak suka seseorang, kan? Bila kita tak suka seseorang tu, kan? Kita akan selalu ingat dia. Kan? Bila kita tak suka seseorang tu, kita selalu ambil tahu tentang apa yang dia buat. Bila kita terlalu benci dengan orang tu, kita selalu ambil tahu apa dia buat. Inilah penyakit jiwa, inilah penyakit hati. Nampak tak? Dan bila anda benci betul orang tu, anda cuba ambil tahu apa yang dia buat, apa berlaku? Anda akan cari orang lain untuk menyokong perbuatan anda, untuk menyebelahi anda. Nampak tak? Nabi suruh dakwah untuk bawa orang ke arah kebaikan. Anda sedang berusaha untuk buat orang lain benci orang yang anda benci. Anda benci orang tu, tak semestinya orang tu dibenci oleh orang lain. Tapi kerana wujudnya anda yang menanam kebencian pada orang lain, orang itu juga dibenci oleh orang-orang dalam sekitar hidup anda. Anda faham tak? Berapa ramai orang macam tu. Dibenci. Contohlah, anak dia pergi sekolah, anak dia kena rotan, anak dia kena marah, anak dia kena denda, anak dia kena gantung. Kan? Tentulah cikgu bukan orang gila yang gantung pelajar suka-suka. Nampak pelajar macam tak smart, ini budak ni macam selekeh. Cikgu nak gantung kau seminggu. Tak mungkin macam tu. Nampak tak? Cikgu tiba-tiba gotan anak kita. Rotan mungkin terlebih terwujud. Suka-suka gotan tu, kalau cikgu tu buat, cikgu ada masalah mental lah. Nampak tak? Selalunya cikgu akan rotan pelajar, kan, dalam keadaan di mana pelajar tu tidak beradab dengan cikgu, tak melakukan kesalahan yang sangat besar. So cikgu ambil tindakan rotan pelajar tu. Oleh kerana kita sedar anak kita dirotan, memang ada. Bila kita sedar anak kita dirotan, kita tak puas hati. Kita bengang, kita marah. Kita tak mampu nak gotan anak kita, tapi kita jangan halang orang gotan anak kita. Sebab bila cikgu rotan, dia memberi peringatan. Rotan hadir untuk memberi peringatan agar anak kita tidak kekal berada di jalan kesesatan. Faham ke faham tu? So cikgu gotan, anak kita balik, dia bawa cerita yang tak benar, dia bawa cerita yang menyebelahi dia. Kita yang terlalu sayang anak kita sebab tak pandai sukat, ajak join program tak nak pergi, ajak join live tak nak hadir. Nampak tak? Orang hantar video sharing tak nak buka, buat tak tahu. Jadi inilah kerosakan yang kita sedang buat. Anak kita pun cakap, ayah, cikgu saja je gotan ayah. Ni dah kali keempat cikgu gotan. Kita bengang, kita tak puas hati. Kita kontak kawan kita ada kedudukan mungkin. Kita mungkin ahli jawatankuasa dalam PUBG, kita kontak kawan-kawan kita kat PUBG. Ni apa cerita? Cikgu Man ni? Masalah apa dia? Dia gotan anak aku ni kan. Jadi kawan-kawan lain ni percaya. Nampak tak? Kita ajak orang benci cikgu tu. Sepatutnya kita sebagai mak apak yang ada, yang normal lah, kan? Mak apak yang ada akidah, ada adab dan akhlak,
akan rujuk pada cikgu tadi tu, jumpa pengetua. Kan, cikgu, saya datang bukan nak komplain cikgu, yang minta maaf jauh sekali untuk mendakwa apa-apa. Ni anak saya cakap dia kena rotan. Saya ni percaya pada pihak sekolah. Saya yakin anak saya kena rotan ni sebab kesalahan dia. Tapi cikgu boleh bagi pencerahan cikgu. Kan? Supaya saya boleh bagi pencerahan pada anak saya. Dia patut kena rotan kalau akhlak macam ni. Nampak tak? So pengetua akan panggil cikgu yang rotan. Kadang cikgu disiplin. Memang itulah kerja. Dia rotan orang, ingatkan orang, remind orang. Betul tak? Kan? Kalau cikgu disiplin tak pakai rotan, baik pakai bola. Hanya main bola sepak kat padang. Nampak tak? Kan? Kalau ayah tak pandai tegas, tak pandai garang, tak pandai nak tegur anak, jadi kedudukan seorang ayah tu macam mana? Nampak tak? So, cikgu tadi dipanggil. Jadi perbincangan penuh dengan kemesraan akan menghasilkan kejayaan. Perbincangan penuh dengan ukhuwah akan menghasilkan semangat untuk terus berjuang. Nampak tak? Di antara kita bersama. Kita berjuang untuk selamatkan anak kita. Cikgu berjuang untuk selamatkan anak murid dia. Nampak tak? Sebab kalau kita maki amun cikgu, kita kata cikgu, pakai otak lah, pam. Cikgu tu kena maki dia senyap je. Lepas tu anak kita buat salah, dia tak nak ingatkan. Anak kita buat salah, dia tak nak tegur. Sebab dia dah kena maki. Cikgu pun ada hati. Dia pun ada perasaan. Jangan kita je perasan. Dia pun ada perasaan. Faham? Okey, subhanallah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Baru kita perasan, baru kita faham, anak aku kelentung aku. Itu caranya. Tapi bila kita beremosi, kan, bila kita beremosi dalam hidup hari ini, akhir zaman memang banyak manusia beremosi. Dia letakkan dia sentiasa betul, orang semua salah. Maka dia ambil tindakan. Nampak tak? Orang yang sepatutnya dia respect sebab tegur anak dia. Contoh saya nak tanya pada anda. Kalau katakan anda nampak seorang, okey, anak anda ni sedang duduk, katakan anak anda sedang buat maksiat. Datang seorang lelaki tegur, bagi nasihat. Anda rasa anda nak marah anak anda yang buat maksiat, tengah berpeluk-peluk, berkucup-kucupan dengan lelaki, atau anda nak maki orang yang tegur anak anda? Macam mana? Mana pilihan kita? Kita nak tegur orang yang nasihat anak kita, atau kita nak maki, nak tegur anak kita yang ditegur tadi tu melakukan kesalahan, kita nak tegur? Mana? Hari ini di akhir zaman, kita banyak marah orang yang bagi nasihat pada anak kita. Kita peduli apa? Kita marah. Anak saya tahu lah. Nampak tak? Sedangkan ilmu yang kamu ada mungkin tak sama dengan ilmu orang ada. Kadang-kadang anak-anak ni, dia lebih mudah untuk ditarik oleh orang luar berbanding mak bapak. Bila orang luar tegur nasihat, dia lebih mudah nak terima berbanding mak bapak dia nasihat. Faham ke faham dalam kehidupan kita pada hari ini? Maka beri kebenaran. Beri ruang kepada orang yang kita yakini bahawa mereka benar. Beri ruang kepada orang yang kita yakini bahawa mereka tidak memanipulasi keadaan, yang menjaga aib kita. Beri peluang pada mereka untuk berdakwah pada anak kita, pada keluarga kita. Pada anak tak ada masalah kan? So nasihat kan, kalau isteri dan suami itu lain. Ini anak-anak kita. So terutamalah cikgu kan, dia memang ada platform. Memang ada cikgu yang mungkin buat silap, tapi kita cakap secara keseluruhan kan, institusi karakter guru tu kan, watak dia penting untuk menasihati anak kita. Sebab mereka ada banyak masa dengan anak kita berbanding kita. Mereka sentiasa nampak kekurangan anak kita berbanding kita. Bila anak kita balik, dia dah letih. Kita balik, kita dah letih. Nampak tak? Jadi apa yang kita nampak pada anak kita? Dalam keadaan letih, dia habiskan masa dengan tidur. Dalam keadaan letih, dia mungkin banyak main handphone. Nampak tak? Tapi di sekolah, cikgu nampak banyak kerosakan anak kita. Apa salahnya? Seperti mana kita yakin. Dengar pesan Pak Riz. Kita ada kereta kita rosak, kita hantar kat bengkel. Pak Riz ada kereta Toyota, Pak Riz pun hantar kat Toyota Center, Service Center hantar. Pernah tak kita cek sijil pomen tu? Pernah tak kita cek sijil pomen? Macam mana kamu berani bagi kereta kamu yang mahal beratus ribu, 400-500-600 ribu tu kepada pomen yang kamu tak pernah cek pun sijil dia? Sebab kamu dah ada satu sistem keyakinan. Hantar kat Toyota Center, Honda Center, Service Center, tentu hebat. Dan ada keyakinan. Kenapa perasaan tu tak ada kepada sekolah, pada madrasah? Senang. Pada madrasah. Kenapa tak ada macam tu? Nampak tak? Sebab kita ada kerosakan. Pomen-pomen yang kat Toyota, kat Honda, betul? Kat Proton, tak semestinya semuanya sama level, sama pandai, sama hebat. Kita tak pernah cek pun dia punya qualification. Tak pernah cek pun sijil dia. Dia masa belajar dulu, dia banding kedudukan, dia mungkin belajar fail dulu. Dia mungkin gagal. Nampak tak? Dia mungkin belajar yang dulu tak begitu pandai, masuk IKM, betul? Masuk Giat Marah, kemudian naik, jadilah pomen kat ni. Kenapa kamu berani hantar kereta kamu kat service center? Sedangkan mereka bermasalah. Kenapa? Sebab kamu ada satu sistem kepercayaan kepada pusat center tu. Nampak tak? Kamu ada satu sistem kepercayaan. Faham ke faham? Kadang-kadang orang buka bengkel bawa pokok je, tapi kereta macam ni banyak. Sebab apa?
Sebab ada keyakinan. Maka wujudkan satu sistem keyakinan kepada orang yang sedang bantu anak kita, yang sedang bantu keluarga kita, yang sedang bantu perjalanan hidup kita. Ustaz-ustaz yang bagi ceramah, ini kita tengok macam apalah menceci ustaz tu. Macam bagus. Nampak tak? Cuba kau ambil pula tempat ustaz tu, kau pergi kupas ayat Quran. Kita bagi surah Al-Fatihah tu sahabat banyak. Ambil surah Al-Fatihah, kau pergi kupaskan surah Al-Fatihah. Sebab apa dia turun, macam mana cara dia turun, pada waktu bila dia turun. Tadaburkan ayat Quran. Pergi tadaburkan surah Al-Fatihah tu sahabat banyak. Surah Al-Fatihah kita jumpa tiap hari. 17 kali dalam solat. 17 kali kita baca dalam solat. Kan? Kita pergi buat pencerahan, bertadabbur ayat Quran yang berkaitan dengan surah Al-Fatihah. Tak dapat. Kita banyak menyalahkan orang, tapi pada waktu yang sama kita ni bodoh tak nampak. Nampak tak? Kita punya bodoh tak gaban tak nampak. Bodoh orang kita nampak. Sebab apa? Tugas kita mencari bodoh orang ni. Nampak tak? Orang yang bodoh ada masa cari bodoh orang. Kau tulis kat komen tu sedap tu. Orang yang bodoh dia ada masa cari bodoh orang. Orang yang pandai dia akan ingat akhirat, dia akan cari akhirat. Orang yang bijaksana fatanah, sifat Nabi, fatanah. Orang yang bijaksana, dia akan mencari akhirat. Dia tak cari kebodohan orang. Dia tak cari kebusukan orang. Nampak tak? Dia tak cari. Dia mencari keburukan dia, kerosakan dia. Dia cari kelemahan diri dia. Kan? Sebab dia bijaksana, dia mencari akhirat. Maka bila mencari akhirat, kenapa mencari kelemahan orang? Kenapa nak cari kesilapan orang? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini yang kita nak buat. Kita nak jadikan diri kita sebagai orang yang memberi manfaat. Bukan orang yang mengkhianat. Kita nak menjadi orang yang memberi manfaat. Membawa kebaikan. Bukan kemudaratan. Sebarkan keburukan. Untuk apa? Kan? Sebarkan cerita orang satu persatu. Kau tak puas hati dengan orang A, engkau jangan paksa orang lain untuk juga tak puas hati dengan orang A. Engkau menjadi asbab orang lain berdosa. Kau nak tanggung azab ke? Nak tanggung azab ke? Ya Allah. Nampak tak? Kita ketik kuku, terketip kita punya sisi pun dah menjerit. Cagu kena sikit pun dah sakit. Jalan pun dah tak betul. Baru sikit. Azab Allah mana ada ketik kuku. Azab Allah bukan jalan, sakit dia. Dia punya cara dia nak azab kita tu, kita dengar ceramah kita takut. Nampak tak? Ada ahli neraka yang tekapkan diri dia di lava gunung di lava api neraka, nak panjat ke atas, nak lepaskan diri, pegang ke cair. Cair. Allah hidupkan balik. Satu ahli neraka ni apa? Tidak mati, tidak hidup. Ahli neraka ni tidak mati, tidak hidup. Tak sempat nak hidup dah mati. Tak sempat nak mati hidup balik. Nampak tak? Macam tu, seksaan berterusan. Ada masa ke kita nak mengumpat orang, ada masa nak kutuk orang, ada masa nak caci orang, ada masa nak cerita hal orang. Come on. Ini adalah masa untuk kita mencari diri kita. Mencari redha Allah, mencari kekuatan luar biasa. Kan? Sebab tu bila kita suami isteri bergaduh, tak dapat cari ruang untuk nak satukan sebab hidup kita penuh kotor. Hidup kita penuh kerosakan. Hidup kita penuh kebusukan. Maka kita pandang isteri kita busuk je. Kita pandang isteri kita penuh kekurangan. Kita pandang suami kita banyak kurang. Dalam live ini, dengan izin Allah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, berapa banyak pasangan yang direzekikan bercantum balik akibat retak yang menanti belah, akhirnya dapat disatukan balik. Berapa banyak pasangan yang follow live ini yang membatalkan usaha untuk bercerai. Kenapa? Sebab mereka belajar mencari kebaikan bukan kekurangan. Balik rumah dia, cari busuk bini. Cari kurangnya isteri. Memang kau jumpa punya, tapi kau punya busuk kau tak cari. Kan? Nampak tak? Balik rumah, kita punya masalah stres, tekanan kita kat pejabat, kita pindah kepada anak bini kita. Mana keadilan dia? Mana kejujuran dia dalam perhubungan? Faham ke faham? Kita penat-penat, tertekan, stres kerana ada banyak tekanan kat pejabat. Yelah, zaman PKP, pasca PKP ni ada banyak benda yang tak settle, ada banyak pendapatan yang terjejas, kan kita diberi tekanan yang berterusan. Nampak tak? Maka kita balik, kita seksa isteri kita seksa anak-anak kita. Mana keadilan dia, mana kejujuran dia? Nampak tak? Bila hidup kita penuh dengan pembohongan, maka kita akan cuba sedaya upaya untuk bohong semua orang sekitar hidup kita. Dalam hidup kita, bila mata kita rosak, maka kita pandang semua rosak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Faham ke faham? Sebab tu bila kita bergaduh suami isteri, kita tak dapat cari jalan penyelesaian. Maka bila isteri pula, satu hal pula. Si isteri pula bila ada masalah dengan suami, cari orang untuk bagi nasihat. Dia cari salah orang. Orang bukan bagi nasihat. Orang ambil dia sebagai isteri kedua. Bercerai, kahwin, dah. Terlepas daripada mulut naga, termasuk mulut buaya. Terlepas mulut buaya, termasuk mulut dinosaur. Lagi teruk.
Faham ke faham? Menyesal. Ini berlaku. Inilah follow Pak Riz. And Pak Riz dulu saya ada suami. Suami saya taklah teruk sangat. Tapi sebab saya ada banyak benda tak puas hati dengan suami saya. Sebab suami saya ni gaji dia sikit. Saya ni gaji besar. Di satu syarikat yang sama. Jadi kawan-kawan ni banyak tekan saya. Selalu cakap saya, tanya pada saya, kenapa kau kahwin orang macam ni? Sedangkan saya dah kahwin nak dekat 8 tahun dah. Tanya pada saya, kenapa persoalan tu tak pernah berakhir selama 8 tahun. Sikit sebanyak Pak Riz, saya manusia biasa, saya termakan juga. Kan ada seorang pegawai ni, sentiasa saya, sentiasa dekat dengan saya. Dia tahu saya dah kahwin. Malah suami saya bekerja dalam syarikat yang sama. Walaupun kami di departmen yang berbeza. Kan? Tapi pegawai besar ni tak pernah putus asa kacau saya. Usik saya. Sehinggalah satu hari, kan, saya berzina dengan dia. Nampak tak? Semalam Pak Riz panggil apa mangkuk ayun ni? Ha? Panggil apa nama-nama lelaki macam ni? Nampak tak? Dia dah ada isteri, dia kacau bini orang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Nampak? Akhirnya kami bercerai. Nampak tak? Faham ke faham? Ini yang sedang berlaku dalam kehidupan kita, yang kita bimbang, yang kita resah. Kalau anda faham perjuangan kita dalam live setiap pagi ni, untuk satukan hati yang retak, untuk selamatkan keluarga kita masing-masing, untuk selamatkan anak kita yang sedada, untuk selamatkan anak-anak kita yang berzina, nak selamatkan anak kita. Anak kita pernah berzina. Tanya orang, semua orang benci. Tanya orang tak suka. Tapi anak kita buang. Kita tak boleh buang anak. Kita memang tak. Kawan boleh buang kawan. Sahabat boleh buang sahabat. Sekolah boleh buang anak murid. Tapi kita bapa tak boleh buang anak. Buruk mana pun dia tetap anak kita. Sejauh mana pun dia pergi, dia tetap anak kita. Walaupun berpisah dengan alam, dia tetap anak kita. Kita terikat mati, tersimpul mati. Kan, kita akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala atas apa yang telah kita lakukan kepada mereka ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Faham ke faham sahabat-sahabat? Sebab itulah kita kena ada usaha. Kita kena ada usaha, kita kena ada teknik pendekatan kaedah untuk selamatkan keluarga kita, untuk selamatkan anak-anak kita. Sebab tu proses awalnya ialah bagaimana kita melihat diri kita. Sebelum kita melihat orang lain ni, ilmu ni, sebelum kita melihat orang lain, kita kena melihat diri kita dalam-dalam. Siapa kita sebenarnya? Untuk apa Allah hantar? Ya Allah, ini ilmu mengenal diri. Tak ada ruang nak sentuh kat sini. Tapi inilah, pergi belajar kat surau, pergi belajar kat masjid. Kan, kita dimaklumkan dah mula ada kuliah masjid dah boleh. Kan? Pergi belajar, tolonglah follow Pak Riz, tolong pergi keluar belajar. Kan? Di ruang ini kita tak boleh nak ajar anda. Dan anda kenal diri anda. Bila anda memandang diri anda dengan pandangan yang baik, penuh ketakutan, keresahan, maka anda akan pandang isteri dan suami anda, anak-anak anda dengan pandangan kasih sayang. Percayalah. Bila anda menjumpai siapa anda tak tergamak nak hina orang. Mengapa ramai orang kutuk orang walaupun dia ustaz? Dia kalau ceramah kutuk orang je. Kenapa? Sebab dia sebenarnya belajar tapi tak belajar mengenal diri. Dia belajar ilmu fiqh, belajar tauhid, hebat. Belajar ilmu tinggi sampai ke luar negara. Tapi dia tak pernah jumpa diri dia. Kalau dia jumpa diri dia, dia tidak akan mampu untuk khianat amanah yang Allah bagi. Allah beri dia kedudukan sebagai seorang ustaz, maka dia tak selayaknya menggunakan kedudukan itu untuk menghina orang. Siapa kita nak hina orang? Ingat, ada orang sepanjang perjalanan buat maksiat, di penghujung Allah angkat darjatnya menjadi ahli syurga kerana dia sempat bertobat. Ingat, Pak Riz dah cerita banyak kisah. Yang terbaru 2-3 yang lepas kita cerita bagaimana seorang pemabuk, kan, Allah angkat darjatnya. Nampak tak? Allah zahirkan lelaki ini, arwah ini datang dalam mimpi seorang ulama. Nampak tak? Tersentuh ulama ni. Nampak tak? Sebab ulama ke ustaz, mereka adalah manusia biasa. Mereka tak hidup dengan wahyu Allah. Kan? Maka mereka tetap ada tanggapan dan persepsi. Sebab tu nak bunuh persepsi tanggapan ni, apa Pak Riz ajar dulu? Banyakkan istighfar. Bunuh perkataan-perkataan negatif yang lahir kat minda kita, yang terlintas ke hati dengan perbanyakkan istighfar. InsyaAllah bila kita dengar benda-benda buruk, banyak istighfar. Bukan kita join sama. Iya ke? Bila berlaku? Dia tu aku dah cakap. Dia memang masalah. Aku dah cakap dah. Dia memang teruk. Dia memang macam ni. Nampak tak? Kita tambah lagi garam. Kita tambah lagi gula. Kita tambah lagi serbuk kopi. Apa jadi? Lingkuplah. Nampak tak? Benda yang kecil jadi besar. Sebab kita besar-besarkan. Sebab tu bila kita mendengar musibah yang dilalui oleh orang lain, kita tumpang sedih. Kita tumpang duka. Bukan kita kata pergi mampuslah. Padan muka. Ini biasa bermain dalam minda kita. Biasa bermain dalam hidup kita. Di saat kita menghamburkan kata-kata jahat kepada orang lain, kamu rasa kamu terlalu baik. Di mana tidak ada orang menghamburkan kata jahat pada diri anda. Nampak tak? Di saat anda tak suka orang khianat anda, maka jangan khianat orang lain. Di saat anda tak suka anda dimaki, dihamun, maka jangan maki hamun orang. Di saat anda tak suka anda difitnah, maka jangan fitnah orang. Mudah perjalanan hidup ni. Nabi dah ajar kita banyak formula. Sekejap lagi kita bagi anda, kan, bagaimana nak keluar daripada masalah. Ada soalan? Sidik. Kita bagi soalan yang pertama. Sambil-sambil itu share lah sahabat-sahabat.
Mudah-mudahan perkongsian anda dengan live ini kan memberi manfaat kepada kehidupan anda dunia dan akhirat. Allahumma salli ala Muhammad. Ada soalan sumber daripada pesanan messenger. Assalamualaikum Pak Aris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak saya yang pertama bukan main lagi, umur 35, dah tak takut hukum Allah. Kesana kesini tak balik rumah, duduk bersama lelaki bukan suami. Sedih saya Pak Aris, padahal dulu lembut orangnya, anak yang baik. Tapi sekarang tak nak tutup aurat. Saya pun dimaki hamun, dipukul. Saya tak nak report, biar Allah yang urus. Semalam dia datang dengan lelaki tu minta makan. Lapar tak ada tempat tidur. Dah 2 bulan tinggalkan saya. Kasih bungkuskan juga, namanya anak saya kan. Kesian dengan nasib dia. Lelaki ni baru keluar penjara, 5 tahun di dalam. Nampak tak kisah ibu ni? Ni ibu ni kita nak hubungi ni, kan? Kita nak hubungi ibu ni. Dan ni ibu yang tabah ni, ibu yang sabar, ibunya hebat. Nampak tak? Ibunya hebat. Kita anak sikit kadang-kadang mamuk. Anak sikit kita dah buang. Anak sikit kita dah bengang. Ini kisah benar. Ini kisah benar. Yang hidup dia sedang diuji dengan ujian yang besar. Anaknya ni, hanya saya nak ulas sikit je. Saya nak bagi tahu sikit je. Dengar baik-baik. Ingat pesan Pak Aris baik-baik ni. Tolonglah. Bila kita ada anak yang baik itu dah termasuk dalam radar iblis. Kenal iblis, kenal syaitan. Syaitan adalah makhluk yang confirm 100% ke neraka Allah. Tapi jin tidak. Jin akan ditimbang. Jin akan melalui apa yang kita lalui di padang mahsyar. Tapi syaitan confirm 100% ke neraka. Iblis confirm lah. Nampak tak? Syaitan akan confirm ke neraka. Jin akan ditimbang. Jin akan melalui proses seperti mana kita lalui. Faham ke faham? So syaitan ni telah direkrut untuk menyesatkan manusia. So syaitan akan rekrut jin. Jin akan rekrut manusia. Seperti mana kita pergi bomo, kita percaya kepada apa kata bomo. So jin ni sedang merekrut manusia untuk percaya pada perkara-perkara yang salah, kan? Mungkar, syirik pada Allah SWT. So kita ni yakin betul bila Allah hantar ujian sebesar mana pun, Allah hantar dengan rahmat dia, Allah hantar dengan kasih sayang dia. Satu, bila kita berurusan dengan ujian, kita mesti berurusan dengan kasih sayang, bukan dengan emosi, bukan dengan bengang, bukan dengan marah, bukan dengan dendam. Faham ke faham? Suka tak suka, engkau maki ambun orang pun masalah takkan selesai. Engkau buat apa pun kalau salah, masalah takkan selesai. Okey, tentang ibu ni saya nak kait sedikit. Bila kita ada anak baik, sebab saya tertarik dengan kata ibu ni. Saya tak nak cerita tentang dia punya jahat ni dulu, kan? Dia kawan dengan penagih dadah ke, banduan ke, kita tolak tepi sekejap. Ibu ni kata apa? Mesej paling besar dihantar pada kita apa dia? Dulu anaknya baik. Dulu anaknya baik. Kenapa kena ada dulu dan kini tak baik? Sebab masa anak kita dulunya baik, kita banyak berlengah-lengah untuk tingkatkan ibadah, mantapkan ibadah kita dan mereka. Kita melengah-lengah untuk ambil tahu tentang kisah, tentang perjalanan anak kita. Kita tengok anak baik, maka kita kurang bersama dengan dia. Kesilapan besar mak bapak, bila lihat anak baik, mereka kurang bersama dengan anak-anak. Bila anak tak sakit, siapa nak letak, nak duduk sebelah, nak jaga kan? Bila anak sakit, baru kita jaga, betul. Bila anak sakit, baru kita bagi ubat, betul. Tapi kesilapan kita ialah, masa anak sihatlah kita jaga dia. Masa anak sihatlah kita kena dekat dengan dia. Masa anak sihatlah kita kena damping dia. Sebab dia dah termasuk dalam radar iblis. Dia termasuk dalam radar syaitan yang akan disesatkan. Dulunya baik, sekarang dia lingkup. Dulunya baik, sekarang dia jahat. Kan bukti benar iblis tu penggoda. Iblis tu telah berjaya menyesatkan anak-anak kita, menyesatkan suami dan isteri kita. Dulunya suami yang baik, tapi sekarang dia jahat. Dulu suami yang baik, sekarang dia kaki perempuan. Dulu suami yang baik, prihatin, bertanggungjawab, ambil berat tentang anak. Sekarang anak pun dia tak ada masa. Sebab dulunya masa dia baik, kita tak grip, kita tak jaga yang baik itu, terlepas, maka datang yang buruk. Bukan senang nak kembalikan yang baik. Bila anak tu baik, duduk damping samping. Bila anak tu baik, duduk damping samping. Faham ke faham? Tingkatkan tu kita bagi tahu zikir ni kena buat. Allahumma aini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nabi ajar. Bila anak baik, kirimkan sebanyak mungkin ilmu pada dia. Banyak bapak-bapak, aku cakap orang marah. Terlalu fokus pada matematik, bahasa Inggeris, sains. Tak fokus pada Quran, tak fokus pada sunnah. Yang nak jadi baik ni, matematik tak boleh jadikan kita baik. Boleh jadikan kita pandai, tapi tak boleh jadi baik. Yang banyak tipu orang, yang pecah amanah,
Orderlah orang yang pandai kira duit. Satu dia boleh tipu orang. Yang kita nak jadikan anak kita baik ni ialah bab akidah dia, akhlak dia, adab dia. Kita kena kembali pada Quran dengan sunnah. Bawa dia, masa dia baik itulah kau bawa dia pergi masjid. Masa dia baik itulah kau tekankan hidup agama. Masa dia tengah jadi baik itulah engkau terapkan Islam dalam hidup dia, pasak kuat-kuat. Kalau kau dah paku, dah skru, ikat kuat-kuat, bukan senang nak tercabut. Satu budak-budak pondok, jahat-jahat dia pun, nakal-nakal dia pun, dia ada agama. Faham? Sepatutnya, aku cakap je, sepatutnya masa 24 bulan tu, bukan sekolah je buka, madrasah pun buka sama. Faham? Orang nampak SPM tu jauh lebih penting daripada baca Quran. Faham ke faham? Sepatutnya 24 bulan itu, masa sekolah buka, madrasah dia dibenarkan buka dah. Bukan tunggu-tunggu lagi. Nampak tak? Sebab orang nampak akademik tu penting. Daripada keputusan tu kita tahu dah, orang tak nampak agama tu penting. Satu banyak budak-budak dulu baik, masuk sekolah menengah jadi jahanam. Dulu sekolah rendah bukan main baik. Masuk form 1 dia jadi syaitan. Pasal apa? Pasal mak abang tak ada ilmu. Dia nampak anak tu baik. Engkau nampak anak kau baik ke? Pandang satu. Oh, engkau pakai satu panca indera mata. Yang telinga, yang hidung, yang tangan, yang mulut kau tak nak guna lagi. Kita tak pernah buat tahajud bangun awal-awal pagi. Pukul 3, pukul 4, pukul 5 kita bangun. Ya Allah, tunjukkan aku. Ya Allah, kalau ada kerosakan pada anak-anak aku. Ya Allah, tunjukkan aku kalau ada kekurangan dalam keluarga aku. Maka Allah akan tunjuk. Tidaklah kita tertipu. Tidaklah kita dibohongi. Saya percaya anak tu dah sangat jauh. Kalau dah maki mak, dah pukul mak anak perempuan tau. Dah buat macam tu, selamba buka aurat, selamba bawa jantan balik. Tu dah cukup jauh tu. Dah terlalu jauh dah tu. Pemikiran yang telah dirosakkan bukan baru satu hari ibu. Ketika pemikiran dirosakkan, kamu tak sedar. Kamu tak perasan. Saya bukan marah ibu tau. Saya nak marah ibu lain. Semua ibu kena, termasuk aku. Faham tak? Di saat saya ada anak, hafiz 30 juzuk. Saya ada 2 anak lagi, 3 anak je saya ada. Anak seorang lagi tengah ber-14 untuk hafal Quran. Anak lagi seorang kecil. Anak saya 30 juzuk. Dah 30 juzuk. Syahadah. Duduklah dia goyang kaki. Tak boleh. Kena samping, kena damping, kena pantau, kena perhati. Dia pegang handphone pun aku ambil tahu. Dia buka Instagram tu pun kita stalker balik. Kerja kena buat. Ya, anak kita baik. Jantan kat sekitar dia baik ke? Dia memang baik. Tapi kawan-kawan di sekitar dia baik ke? Ada antara mereka datang dari keluarga yang rosak. Yang mak apak open-minded. At the end, open everything di badan. You take my words? Okay. Sometimes. Ini, kampung saya memang cakap macam ni. Orang kampung saya memang kalau dah marah, dia akan cakap bahasa-bahasa yang di luar kebiasaan. Nampak tak? Bila mak apak, every time open-minded, at the end, dia open semua. Anak pun open semua. Dulu kita budak motor, main open juga. Lomba motor, open. Main full, main open. Open ni biasa rasa kita. Faham ke faham? Mak ayah. Share lah. Antar balik kawan-kawan supaya mereka sedar, mereka faham. Apa yang dilalui ibu ni, kita sedang buat. Kita sedang buat. Ibu, stay. Harap-harap ibu ni ada kat FB saya. Live saya sekarang. Saya nak bagi formula. Kita bagi amalan. Sekejap. Kita bebel dulu. Kita marah dulu. Faham ke faham? Orang macam saya ni, berapa ramai kena maki. Kamu nampak macam ni kan, Pak Ri? Kena maki. Aku ni kena maki teruk tau. Nak bangunkan anak orang aku ni, makanan aku maki je. Tanya keluarga madrasah yang dah berhenti-berhenti, dia maki je aku berterusan. Kita bangunkan anak dia, apa tu saya cakap lah. Berapa ruang saat dan masa yang kita peruntukkan untuk maki anak dia. Tapi bila dia berhenti, dia maki kita setiap masa. Ajak orang lain maki. Ini kehidupan. Jangan lupa anak-anak kita dalam radar iblis syaitan. Ingat tu. Jangan ingat anak kita belajar madrasah, maka dia baik. Jangan. Kita kena buat kerja. Seperti mana saya buat kerja di madrasah saya. Siang malam tertonggeng-tonggeng buat kerja untuk anak orang. Dia tidur, kita masih belum tidur tau. Anak orang tidur, baik aku tidur je, peduli apa. Tak, ni kerja agama.
Bapak dia sanjung ke, bapak dia tonggeng kita ke, bantai kita, maki ke, fitnah kita, apa pun, kita kena tetap buat kerja agama. Kita tetap kena pandang. Kita tetap kena bangunkan anak orang. Kena. Ini kerja agama. Kalau kita cintakan Nabi, kita kena buat apa yang telah Nabi buat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. So, kalau saya sebagai orang luar boleh bantu anak orang, anda kena bantu anak sendiri. Terlalu open-minded, anak main handphone, main game pun biarkan. Solat tertinggal. Bila solat ditinggalkan perlahan-lahan, bermakna maksiat akan masuk secara perlahan-lahan tanpa kita sedar. Apabila solat mula diabaikan, maka dunia akan mula kerjakan kita. Akan datang banyak manusia-manusia yang rosak dalam pemikiran anak kita. Bila orang dah rosak, yang datang banyak rosak ibu, sebab tu dia kawan dengan orang rosak-rosak. Bertuahlah dia kalau Allah takdirkan lelaki yang boleh pimpin dia. Subhanallah. Rata-rata bila perempuan dah rosak, dah jauh salah jalan, dia akan jumpa lebih ramai lelaki rosak. Sebab tu kunci ada padamu ibu, bukan pada anak tu. Kunci ada padamu ibu. Di saat dia kurang ajar, dia tidak beradab, dia lakukan banyak dosa besar, kamu reda dengan ujian Allah ini. Kemudian nombor 2, doa kamu jangan putus. Ibu, saya duduk kursi ini bukan baru semalam. Saya bicara seperti ini bukan baru semalam ibu. Saya dah jumpa ramai manusia. Dan antara manusia yang segelintirnya berjaya akhirnya sebab mereka tidak pernah berputus asa. Biar anak aku maki aku, biar anak aku buang aku tidak akan sama sekali buang dia. Doa aku berterusan. Doa aku tetap bersama aku. Nampak tak? Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Siapa nak formula ni? Saya nak bagi. Tulis nak, Pak Aris kongsikan formula ni. Formula ni saya nak bagi pada ibu dan semua ibu, semua ayah yang sedang pimpin keluarga, yang sedang berhadapan dengan masalah keuangan, sedang berhadapan dengan masalah kerja, pendapatan dan sebagainya, ada musibah penyakit dan sebagainya. Saya nak bagi satu formula, senang semua orang boleh buat. Satu formula kan yang Nabi kirimkan pada kita, yang saya akan bagi pencerahan pada 888. Pada 888 jangan lupa temu janji anda bersama Pak Aris, tinggalkan nombor telefon kan. Kita nak impunkan 500 orang. 500. Dan kita dah sampai ke 200 lebih orang. Kan? 88. Kita nak impunkan 500 follow Pak Aris dalam program. Kalau kita buat kat Dewan, kita dapat 2,000 3,000 orang. Kan? Ini online lagi mudah sebenarnya. Kita nak impunkan follow Pak Aris 88. Kita bicara bab ni. Yang ini kita akan dalamkan. Kita bagi pencerahan lebih detail, lebih mantap, lebih kuat. Tapi ingat, di saat anak kamu baik, kamu kerja lebih kuat tau. Ingat tu, tulislah kat ruang komen. Engkau tak tulis, orang lain masuk, dia tak tahu apa-apa, dia keluar balik. Ruginya, dah masuk dah, dia keluar balik. Kan kita bukan nak kejar berapa ramai orang tengok aku, tapi aku nak tengok berapa ramai orang boleh amalkan ilmu ni. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Tolonglah. Nampak tak? Kan? Pujian manusia tu sekejap, tak ada apa-apa kesan pun. Kan? Tapi yang kita nak kejar ialah pujian Allah Subhanahu Taala. Yang kita nak dapat ialah reda Allah, pandangan Allah Subhanahu Taala. Sebab tu kita kena buat dakwah. Kita kena usaha. Satu, saya memujuk anda, buatlah, tolonglah, share lah pada orang lain supaya orang lain yang tengah sesat, yang salah perjalanan. Macam mana sesat tu Pak Aris? Dia didik anak dia cara salah. Anak dia baik dibiarkan. Anak yang baik itulah kau kena duduk sama. Anak yang baik itulah kau kena damping. Anak yang baik itulah kau kena samping. Anak yang baik itulah kau kena sentiasa ingatkan dia. Anak yang baik itu sentiasa kau berada dalam kehidupan dia. Nampak tak? Bila kau tahu anak kau madrasah, kau tak ambil tahu tentang solat dia. Bila dia cuti pun kau ambil tahu kan? Nampak tak? So kita kena ambil tahu semua benda. Tengok cara dia bercakap dengan kita, tengok cara mata dia, tengok cara dia bergurau dengan kawan. Semua tu penting untuk kita menganalisis siapa anak kita, supaya dia tak tipu kita, dia tak bohong kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Faham ke faham? Ini perjuangan kita. Ini perjuangan kita yang besar, nak selamatkan keluarga kita. Perjuangan kita nak selamatkan kita. Tak banyak orang kat luar sana berusaha untuk selamatkan ummah, berjuang untuk selamatkan keluarga-keluarga kita. So kita kena berjuang untuk selamatkan keluarga kita sendiri. Kita kena berjuang untuk selamatkan keluarga kita. Faham ke faham? Ini perjuangan kita. Sebab itulah bila kita didik anak kita, bila anak kita baik, bila dia baik, kita pantau betul-betul. Sebab itu bila kita dekat betul dengan dia, ingat tak peristiwa kisah saya bagi tahu analogi tentang orang lemas? Faham tak? Itu dah lemas tau, dah rosak. Ini sekarang ni anak kita dalam keadaan baik lagi. Faham tak? Kita duduk sama dia supaya bila dia ada kekurangan, kita dapat kenal pasti dengan cepat. Tuan-tuan, pergi ke hospital, doktor cek ada ketumbuhan. Tak sampai 1 sentimeter kecil lagi. Kalau buang ni selamat dah. Alhamdulillah kita dapat kesan dia lebih awal. Subhanallah. Tapi kalau dapat kesan dia dah tahap 4, dah tahap 3. Kebiasaannya
tak dapat selamatkan. Nampak tak? Begitulah kehidupan kita. Bila kita dekat betul dengan anak kita, kekurangan dia yang boleh menyesatkan dia jauh, kita dapat selamatkan dia lebih awal sebab kita dapat kesan dia. Faham ke faham? Kita bimbang, dia pergi sekolah pakai tudung, pakai baju kurung, semua tutup aurat. Di sekolah, dia buat maksiat. Balik sekolah, dia buat maksiat. Maksiat tu tak semestinya dia buka baju, dia buka tudung. Kawan-kawan smuggle handphone. Tengok-tengok, memula tengok pandang tempat lain. Tengok pandang tempat lain. Apa dia? Video-video lucah. Kenapa budak lelaki bawa handphone ke sekolah? Kenapa mereka bawa video lucah ke sekolah? Sebab mereka ada niat. 10 pasangan yang Pak Lis buat kajian, 10 pasangan yang bercinta, 6 dan atau 7 pasangan berniat nak berzina dengan pasangan dia. Berniat nak rogol, nak perkosa, nak tidur dengan pasangan perempuan dia. Nampak tak? Maka mereka dah susun strategi lebih awal. Mereka mencipta kegairahan. Mereka mencipta berahi pada perempuan. Mereka tunjukkan video lucah. Kemudian mereka cakap bab-bab lucah. Mereka mula masuk unsur-unsur lucah. Bila orang perempuan tu mula bersambut, dia tahu orang perempuan ni mudah untuk ditundukkan. Bila kita dekat dengan anak kita, semua ni kita mampu kawal. Kita minta handphone dia, anak tak boleh ada password. Sebab mak dan ayah boleh masuk pada bila-bila masa. Nampak tak? Dan nanti 8-8 saya akan ajar ilmu ni. Macam mana kita boleh 8-8 3 nombor telefon. Pak Lis akan ajar. Kalau insya-Allah, kalau kita perlukan panjang masa, kita panjangkan masa. Tak ada masalah. Pak Lis akan ajar macam mana kita boleh dapat kenal pasti kerosakan anak kita dengan kehadiran FB dan juga Instagram dia. Kita akan ajar anda, insya-Allah. Ilmu ni kita ajar masa program nanti, insya-Allah. Sebab pertanyaan puan ni menjadikan saya bertanggungjawab untuk bantu semua orang, termasuk diri saya sendirilah. Itu wajib. Nampak tak? Kita nak bantu sesama kita. Bila anda ada niat nak bantu orang lain, bantuan Allah akan sampai untuk keluarga anda. Percayalah. Maka anda jangan terlalu sombong dengan kehidupan ni. Di saat anda nampak orang, anak-anak anda cikgu, anda jangan ada kehidupan macam ni, cikgu. Tak payahlah marah anak orang. Zaman sekarang kau marah anak orang, anak mak pak dia bukan sanjung kita pun, bukan puji, dia maki kita. Silap-silap dia tukar kita sekolah. Cikgu, saya pun sama juga. Saya ada madrasah, pelajar saya 100 lebih. Pujian dengan kejian, sepanjang 10 tahun saya buka madrasah, lebih banyak kejian daripada pujian. Pujian itu datang kejian. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pujian datang, kejian pun ada. Tapi bila kita bangunkan anak orang, kita dapat kejian, jangan berhenti untuk bangunkan anak orang. Biarkan. Sebenarnya kejian yang berterusan ke atas kita adalah hadiah istimewa yang Allah nanti nak bukakan pada kita di akhirat. Nampak tak? Faham ke faham? Itu adalah tahap kesabaran. Allah nak uji sejauh mana kita sabar bila orang keji kita. Nampak tak? Bila kita buat benda baik, kita cari apa sebenarnya? Allah nak pandang kita. Subhanallah. Teruskan bantu orang. Teruskan bantu. Okey. Ada banyak nak tak? Ada banyak nak tak? Banyak nak saya kongsi. Banyak nak tak? Syafiq, sedikit banyak nak? Saya nak kongsi teknik. Kalau saya nak bagi kisah Sayyidina Ubay. Ini hadis sahih ni. Saya nak bagi dan pencerahan lebih kuat saya akan bagi ketika 8-8 insya-Allah. Tapi saya bagi. Dah boleh amalkan dah. Insya-Allah amalkan. Tolong amalkan. Dah. Ada. Banyak orang nak tak? Saya nak tengok nak kita kongsi. Banyak orang nak. Ada yang tengok saya tak tulis nak lagi. Tulis saya nak. Anda menjadi sebab perkongsian saya. Dan bayangkan perkongsian saya ini menyebabkan ramai orang amalkan nanti. Bila ramai orang amalkan, anda menjadi sebab membolehkan saya kongsi cerita ni. Anda juga dapat pahala kan? Ya Allah, pahala mudah-mudah pun tak nak. Ya Allah, Pak Lis aku dah tulis 6 kali. Tulislah banyak kali pun tak apa. Nak kan? Subhanallah. Ada banyak nak. Banyak nak. Alhamdulillah. Kan? Ini kisah Sayyidina Ubay. Kan? Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ini semua orang besar ni. Orang hebat-hebat di sisi Allah SWT. Sayyidina Ubay. Kan? Antara mereka yang menghafal Al-Quran, menyusun Al-Quran di zaman Nabi SAW. Orang hebat. Kan? Ada empat sahabat yang dipertanggungjawabkan untuk menyusun Al-Quran, untuk uruskan Al-Quran di zaman Nabi SAW. Salah satunya Sayyidina Ubay. Okey, Sayyidina Ubay ni tanya Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ini nanti kan anda dengar baik pesan saya. Dalam kehidupan kita ada berapa jam? 24 jam. Anda tahu tak kehidupan para ulama? Kehidupan para ulama, anda tahu tak macam mana kehidupan orang? Mereka ada berjam-jam lamanya duduk dengar pesan Pak Lis. Mereka ni mempunyai peruntukan masa berjam-jam lamanya duduk dengan buat amalan zikir dan doa harian yang diajar oleh Nabi SAW. Antara zikir Nabi ajar apa?
La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Subhanallah. Alhamdulillah, Allah Akbar. Banyak lagi. Banyak lagi. Kan? Terlalu banyak zikir-zikir yang Nabi ajar. Kan? Nanti Pak Lis kongsi kan. Kalau kesempatan 88 Pak Lis kongsikan. Kan? Bagi tunjuk beberapa buah buku. Kan? So, ulama-ulama ni duduk berjam-jam lamanya setiap hari, pagi dan petang tau. Pagi petang mereka duduk dengan memperuntukkan masa untuk zikir dan juga doa. Boleh faham? Kita tak. Kita lepas solat, kita zikir dengan pantas, kita jalan. Kita bertebaran cek rezeki. Kan? Kita tak banyak masa zikir-zikir ni. Kan? Tapi sebenarnya manusia yang betul-betul dekat dengan Allah SWT, betul-betul dekat dengan Nabi SAW, mereka ada masa. Ada orang start daripada pukul 5, ada orang start daripada pukul 4 sampai 2, mereka tak bergerak. Dia buat zikir, dia buat amalan yang dicadangkan, yang disebut, yang diwasiat oleh Nabi SAW. Jadi datang Sayyidina Umar yang dikata, ya Rasulullah, aku setiap hari beribu-ribu zikir dan doa aku amalkan seperti yang kau ajar. Aku nak tanya ya Rasulullah, ini perkongsian yang Pak tak pernah kongsi. Ya Rasulullah, berapa banyak masa aku perlukan untuk berselawat ke atas kau? Ya Rasulullah, setiap hari aku peruntukkan beribu-ribu zikir dan doa. Kan? Aku nak tahu ya Rasulullah, berapa banyak masa, berapa banyak selawat yang aku perlu buat pada engkau ya Rasulullah. Maka Rasulullah kata apa? Dia kata, ya Rasulullah, boleh ke aku buat andaian 1/4 daripada amalan zikir aku tadi, aku gunakan untuk berselawat kata engkau ya Rasulullah. Apa Rasulullah kata? Buatlah berapa pun. Nabi kata, buat pun berapa pun. Kan? Tapi kalau banyak lagi bagus. Nampak tak jawapan Nabi? Nabi terbaik. Nabi tak letak satu benda yang menyebabkan terbeban umat dia, terbeban sahabat. Tak, Nabi tak macam tu. Nabi kata, buatlah berapa pun, lagi banyak lagi bagus. Masikta wa in zikta fahuwa khair. Kan? Buatlah berapa banyak pun, lagi banyak lagi bagus. Nabi kata sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata macam tu. Nabi, maka sahabat ni dia tak akan puas. Aku dah buat 1/4. Bermakna kalau 8 jam duduk zikir pagi petang 8 jam, bermakna kalau 1/4 bermakna berapa? 2 jam. Kan? 2 jam. 8 jam 2 jam. 2 jam untuk selawat je. Sahabat kata, boleh, tak ada masalah. Lagi banyak, lagi bagus. Maka Sayyidina Ubay kata, ya Rasulullah, kalau begitu, aku peruntukkan separuh daripada masa yang aku peruntukkan untuk zikir dan doa, untuk selawat kata engkau, ya Rasulullah. Maka Rasulullah kata apa? Jawapan sama. Tak apa, boleh je. Okey je. Tapi lagi banyak, lagi bagus. Kalau tambah, lagi bagus. Kalau dia buat 10 jam, kan? Bermakna, kalau separuh, 5 jam untuk selawat je. Nabi kata bagus, terbaik. Tapi kalau tambah lagi bagus. Selawat dengan selawat. Maka Sayyidina Ubay kata, ya Rasulullah, kalau begitu 2/3, hampir semua. 2/3 aku peruntukkan untuk selawat kata engkau ya Rasulullah. Rasulullah jawab benda yang sama. Bagus, itu terbaik. Tapi kalau banyak lagi, kalau lebih lagi bagus. Kalau lebih lagi bagus. Sahabat faham apa maksud Nabi. Sayyidina Ubay faham apa kata Nabi. Maka Sayyidina Ubay kata, ya Rasulullah, kalau begitulah ya Rasulullah, seluruh hidup aku berselawat pada engkau. Seluruh hidup aku berselawat pada engkau. Apa kata Rasulullah? Ini formula untuk kita. Ya Rasulullah, aku gunakan seluruh hidup aku, seluruh masa yang aku ada untuk berselawat kata engkau. Nak letakkan selawat tu lebih tinggi daripada semua amalan. Nak letakkan selawat tu besar amalan ni. Ya Rasulullah, aku berselawat kat engkau seluruh kehidupan aku. Rasulullah kata apa? Cukup itu menyelesaikan semua masalah yang kau ada. Semua kemurungan, masalah, musibah yang kau ada. Cukup itu untuk menyelesaikan masalah kau. Ibu, perbanyakkan selawat. Perbanyakkan selawat, jangan henti. Perbanyakkan selawat sepanjang masa. Selawat dan minta pada Allah, ya Allah beri hidayah pada anakku, ya Allah selamatkan anakku, ya Allah selamatkan keluarga aku, ya Allah selamatkan suami aku, ya Allah pulihkan hubungan aku suami isteri. Perbanyakkan selawat. Dan paling best, Nabi kata apa? Diampunkan dosa-dosa kamu semua. Ini perbualan, ini hadis sahih, perbualan antara Sayyidina Ubay dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, kalau begitu aku peruntukkan seluruh kehidupan aku berselawat kata engkau. Nabi kata itu cukup untuk menyelesaikan semua masalah, kemurungan apa saja. Dan Allah ampunkan dosa-dosa kamu. Ya Allah. Nampak tak? Maka perbanyakkan selawat. Zikir lain nak buat tak? Buat juga. Tapi pada waktu yang sama,
Perbanyakkan selawat. Perhebatkan selawat. Mantapkan selawat. Setiap masa naik kereta selawat je. Nampak tak? Naik kereta selawat je. Sepanjang masa selawat je. Usaha macam kita ni, sahabat, usaha macam kita ni, mana ada radio lagi? Takkan kau nak tengok era masih dengan sinar, nak ingat kisah lepas kita rock. Sejati. Nak ingat lagi lama-lama. Isabella adalah. Nak ingat lama. Kita nak ingat perjalanan depan kita ni. Kita nak ingat yang lepas tu banyak dosa, nak susun supaya perjalanan depan kita penuh dengan kemuliaan, reda Allah, kasih sayang Allah. Banyakkan selawat. Mana ada masa lagi nak layan main game. Umur 50 main game lagi ke? Besok kau kena game besok. Dah umur 40 lebih, nak buat apa? Muda lagi. Muda. Nak maki, nak marah je. Muda. Baby dalam bot pun mati ya. Bayi baru lahir, tak sampai 3-4 hari dah meninggal. Engkau dah 40 tahun Allah bagi, engkau kata muda lagi. 40 tahun. Semalam ingat tak semalam kata surah Yasin ayat 65? Ingat tak surah Yasin ayat 65? Tangan cakap, ya Allah. Tangan dakwa kita. Orang ni sepanjang masa dia bukan bawa aku pergi masjid, dia main game. Mampus. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Faham ke faham sahabat-sahabat? Ini cabaran kita pada ini. Perbanyakkan selawat. Ibu, bila ada anak yang masalah macam tu dahsyat, kan? Sebenarnya kembali pada Allah. Yang nak selamatkan anak ibu ni tahu tak ibu? Allah. Yang nak pulihkan anak ibu ni siapa? Allah. Maka perbanyakkan selawat ke atas Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala ali washabi wa barik wa salim. Allah. Hebat selawat ni sahabat-sahabat. Kalau kita buat apa pun zikir kita, Allah bagi ganjaran. Betul? Kalau zikir, banyak zikir, Allah keluarkan kita daripada kesulitan, Allah bagi kita kemuliaan, Allah ampunkan dosa kita. Nampak tak? Kita baca la ilaha illallah al-malikul akul mubin, Allah bagi kita ganjaran. Kita zikir la ilaha illallah, Allah bagi kita ganjaran. Kita zikir subhanallah alhamdulillah Allahu akbar, Allah bagi kita ganjaran. Kita zikir macam-macam zikir yang Nabi pernah ajar, kan? Macam-macam zikir kita zikir yang Nabi pernah wasiatkan. Tetapi selawat ni tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat ibu-ibu, satu kemuliaan orang berselawat ni apa dia? Yang sesuatu yang tak ada pada zikir-zikir lain. Apa dia? Setiap selawat yang kita sampaikan pada Nabi, maka Allah balas 10 selawat. Allah balas. Allah sendiri akan selawat 10 kali. Maknanya Allah akan bagi rahmat pada kita. Subhanallah, Allah balas 10 kali selawat. Ya Allah, nampak tak hebatnya kedudukan selawat? Jadi tolonglah perbanyakkan selawat. Sebab selawat ini disungguh-sungguhkan, dibuat daripada hati sepanjang masa. Kan, subhanallah, kau kata kau cinta Nabi, kau kata kau rindu Nabi, tapi selawat Nabi kau ketepikan, selawat Nabi kau pinggirkan. Selawat Nabi yang mudah tu pun tak boleh bawa setiap hari. Engkau banyak bercakap tentang dunia, impian, cita-cita, tapi kau lupa tentang akhirat kamu yang akan beri syafaat ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana selawatmu? Ya Rasulullah, sahabat tanya, ya Rasulullah, siapakah orang yang paling hampir dengan kau di pada mahsyar nanti? Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling hampir dengan kau di mahsyar nanti? Ya Rasulullah, siapakah yang boleh tengok engkau? Ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Orang yang paling banyak berselawat kepada aku di kalangan kamu. Orang yang paling banyak berselawat kepada aku di kalangan kamu. Maka perbanyakkan selawat kalau benar-benar cintakan Nabi. Perbanyakkan selawat kalau benar-benar mengasihi Nabi. Perbanyakkan selawat kalau benar-benar nak dapat syafaat Nabi. Dan keuntungan besar di dunia ialah kita dapat keluar daripada 1001 kesulitan, kepayahan. InsyaAllah, perbanyakkan selawat. Apa kata Pak Riz? Di sudut psikologinya, kita buat apa yang Allah suka, pasti Allah akan hantar apa yang Allah suka. Nampak tak? Kita buat apa yang Allah suka, InsyaAllah, yakinilah. Khafa bil yakininan, yakinlah 100% Allah akan hantar sesuatu yang Allah suka. InsyaAllah. Nampak tak? Allah boleh hantar dalam pelbagai bentuk. Tapi yakin Allah hantar kerana dia suka kita, dia sayang kita.
Kita bukan orang biasa-biasa. Kita VIP di sisi Allah. Soalan seterusnya. Kita bagi, ada soalan? Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ada soalan daripada Puan Ana Sofia. Ya, Puan Ana. Salam Pak Riz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak saya tinggalkan saya dah 3 minggu tak dapat dihubungi. Dah buat report, polis cakap dia dah besar, polis tak boleh buat apa. Apa amalan nak buat Pak Riz supaya dia balik? Anak saya umur 22. Puan, memang betul lah tu kata polis. Ada banyak lagi kes yang dia tak boleh handle. Kan, yang tertangguh. Kan, jadi kita tu saya kata pada semua ibu ayah, kan, kita kena bantu satu sama lain. Kan, institusi masyarakat kita banyak rosak. Institusi masyarakat kita banyak lopang, banyak keruhnya. Institusi masyarakat kita, institusi keluarga yang rosak akan menghasilkan institusi masyarakatnya rosak. Kita terlalu gairah dengan dunia. Kita terlalu berhajat dengan dunia ini. Kita terlalu berimpian tentang dunia ini. Maka akhirnya anak-anak kita bercampur dengan banyak orang salah. Kan? Saya tertarik kalau kita ada usaha dakwah bersungguh-sungguh. Tetapi sedihnya kita suka menyalahkan. Datangnya COVID-19, kita pukul gila-gila golongan tabligh. Tanpa kita ambil kira siapa mereka ni. Kita hentam gila-gila orang tabligh. Tanpa mengambil kira siapa mereka ni. Apa perjuangan mereka. Tapi terbaik orang tabligh. Dari sudut institusi, mereka langsung tak pertahankan diri mereka. Mereka benarkan kita benari di atas pentas ciptaan kita sendiri. Kita maki hamun, kita kutuk seakan-akan COVID ciptaan mereka. Seakan-akan COVID berasal, asal usul daripada masjid Seri Petaling. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Dan tempias yang datang terus menerpa hinggap ke madrasah-madrasah dan kita penuh keyakinan. Kerana itulah madrasah disulitkan untuk dibuka. Nampak tak? Kerana dikait-kaitkan. Kalau kita benar-benar yakin kepada Allah SWT, kita nampak agama tidak akan memudaratkan. Yang memudaratkan ialah sikap kita, akhlak kita, karakter kita, tabiat kita. Nampak tak? Yang memusnahkan kepercayaan orang pada agama ni, kitalah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Sebab tu tolonglah semua ibu dan ayah, bangunkan anak-anakmu dengan Islam. Bangunkan anakmu dengan agama. Kamu sendiri kena bangun. Kamu wahai ayah, jangan sombong hanya kerana kamu ada jawatan. Jangan sombong hanya kerana kamu ada kedudukan. Kamu kena bangunkan dirimu dengan agama. Kamu kena bangun dirimu dengan Islam. Kalau kamu sebagai seorang ayah boleh bangunkan agama, maka kamu pastinya akan mampu bangunkan anak-anakmu dengan agama. Pelajar-pelajar madrasah Pak Riz, jumpa Pak Riz. Dia kata, mereka ni cuti selama 3 bulan, kan? Kedai gunting rambut pun tak buka, baru buka kan. Rambut panjang-panjang, datang rambut panjang. Seronok rambut panjang selepas botak berkurun lama. Berkurun lama, kan? Berkurun lama botak, tiba-tiba datang rambut panjang. Cakap kepada Pak Riz, boleh tak kita nak simpan rambut panjang? Saya bagi 2 pilihan je. Sayang agama, sayang rambut. Mereka terus botak. Kita tak payah jawab. Pak Riz bagi tahu je, yang tanya kita semua 30 juzuk. 30 juzuk, bukan yang tanya 1 juzuk. Yang tanya kita 30 juzuk. Boleh tak nak simpan rambut? Pilih 2. Sayang agama, sayang rambut. Tak payah jawab. Mereka tahu. Sebab mereka telah dibangun, ditarbiah, dididik dengan agama. Nampak tak? Begitulah anak-anak kita. Boleh faham tak analogi ni? Kalau anda bangunkan agama pada anak anda, banyak persoalan kita tak perlu jawab. Mereka dah ada jawapan. Mereka tahu pilihan yang terbaik. Tapi kalau kita tak bangunkan dengan agama, mereka nampak perempuan cantik, mereka zina. Mereka nampak bini orang, mereka tidur. Mereka peduli apa? Sebab dalam hidup tak dibangunkan dengan agama. Dalam hidup mereka tak dibangunkan dengan agama secara istiqamah. Bukan kau bangunkan agama dengan cara engkau hantar anak pergi sekolah, dia belajar agama. Pakailah otak sikit. Agama kat sekolah pun bukan tetap hari tau. Subjek agama bukan belajar tiap-tiap hari kat sekolah. Matematik, bahasa Inggeris belajar tiap hari. Tapi agama ada jadual tersendiri. Melainkan sekolah agama. Kan? Sekolah harian biasa, subjek agama bukan belajar setiap hari. Bukan setiap hari ada subjek agama. Kan? Kena faham tu. Jadi kamu kena masukkan injit anak kamu dengan agama setiap hari. Kamu mesti ada masa, kamu mesti peruntukkan masa untuk agama dalam keluarga anda. Faham ke faham ni? Kena ada. Kena ada sahabat. Tak boleh main-main. Nampak tak? Bila kamu ada bangunkan anak kamu dengan Islam, kamu dah bangunkan diri kamu dengan Islam, insya-Allah anak itu tak akan salah pilih jalan. Tak akan pilih salah jalan. Ya, anak-anak nakalnya memang dahsyat. Dia punya perangai memang susah nak duga. Tapi kalau dia ada agama, sesat dia senang balik. Anak kita lari daripada rumah, dia senang balik sebab dia ada Islam. Allah akan jaga dia. Satu saya kata, bukan kita jaga kita. Sekarang kau jaga kita. Kita jaga kita. Tolong bawa balik anak orang tu yang lari. Kau jaga kita kan? Kita jaga kita.
Kan? Dalam bahasa kita, dalam bahasa iman, Allah jaga kita. Bukan kita jaga kita. Kalau kita belajar, kita faham. Kan? Tapi tak tahulah. Terpulanglah masing-masing kan. Allah jaga kita. Kalau Allah jaga kita, maka kita setiap masa, setiap ruang akan mencari Allah. Nampak tak? Kita didik tarbiyah hidup kita untuk percaya bahawa penjagaan yang terbaik ialah Allah. Maka kita tahu, satu hari nanti aku akan meninggal. Siapa nak jaga anak aku? Allah. Aku meninggal. Siapa nak jaga keluarga aku? Allah. Nampak tak? Satu, kita daripada awal kita didik anak kita, Allah jaga kita. Allah jaga keluarga aku. Kalau aku tak ada anak aku kat asrama, aku tak perlu risau, tetap ada. Kena doa, kena zikir, kena buat amalan. Tapi aku yakin Allah jaga anak aku. Nampak tak? Sebab itu sahabat-sahabat, walaupun banyak pelajar rosak, tapi tetap ada pelajar yang baik. Walaupun ramai pelajar rosak, tapi tetap ada pelajar yang ada adab. Walaupun banyak pelajar berzina, tapi ada pelajar yang mempertahankan prinsip, mempertahankan agama, mempertahankan iman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Nampak tak? Ini perkara-perkara yang sedang diporak-porandakan oleh individu-individu tertentu, oleh persatuan-persatuan tertentu, oleh parti-parti politik tertentu. Ini memang berlaku. Ini berkait rapat dengan cerita pasal jatah negara tu kan. Nampak tak? InsyaAllah kita akan ulas ni. Ini bukan gurau-gurau. Ambil tahu, ini bukan gurau-gurau. Engkau percaya cakap aku. Dengar baik-baik pesan. Semua follow Pak Riz. Dengar baik. Engkau dibesarkan, saya dibesarkan tahun 70-an, masuk 80-an sebagai seorang remaja, tak pernah terfikir tentang jatah negara. Kenal satu hal lah. Nampak tak? Kenal tak kenal satu hal. Ingat pesan aku ni. Ingat pesan Pak Riz. Dengar betul-betul. Hari ini dia dah mula kacau. Dia sebelum dia kacau bendera betul. Betul. Dia kacau bendera. Dia naikkan upgrade. Yang kacau ni semua adalah mereka-mereka yang liberal. Kan? Bukan orang-orang yang soleh, bukan orang yang asal usul madrasah pondok. Boleh kita petikaikan dari sudut agama mereka. Kan? Faham mereka? Ini orang-orang yang diterapkan daripada awal ke liberal, pemikiran liberal. Pemikiran-pemikiran yang menolak, mensampingkan agama. Ini bukan gurau ni. Mereka kait dengan bendera. Sebab bendera ni, kan, kalau usik bendera, apa tak ada masalah kan? Kalau usik bendera terbalik ke apa? Kalau di Indonesia, kena bunuh ni. Kan? Sebab jati diri mereka terhadap agama dan bangsa dan negara sangat tinggi. Tapi kita kat Malaysia, kita ambil mudah. Terbalik Malaysia macam-macam, kita tak dengar pun satu tindakan yang kuat. Kemudian bila dah kacau bendera, mereka mula naik sikit darjat. Mereka kacau agung. Nampak tak? Usik. Sekarang mereka kacau jatah negara. Percayalah cakap Paris. Ni bukan gurau ni. Besok kita ulas benda ni detail. Apa dia? Mereka akan kacau rukun iman dan rukun Islam kita. Percayalah. Mereka akan kacau ni. Mereka akan persoalkan. Dan yang kacau ni siapa? Ialah anak-anak Melayu. Bukan orang lain. Yang kacau ni adalah anak-anak Melayu yang dikatakan sebagai peribumi. Tanah yang dipijak tu tanah mereka. Subhanallah. Faham ke faham? Yang kita dipertikaikan sebagai pemilik tanah. Nampak tak? Kalau kat India tu, tahu tak apa itu Hindustan? Tahu tak apa Hindustan? Tahu? Apa itu Hindustan? Tahu tak apa itu Pakistan? Tahu tak? Stan tu ialah tanah. Hindustan maknanya stan tu tanah. Maknanya tanah Hindu. Nampak tak? Faham tak? Mereka faham tak? Ni tanah kita. Kan? Ini bukan soal perkauman. Soal anak bangsa yang tidak dibangunkan dengan jati diri, dia akan rosakkan bangsa dia sendiri. Maka kita akan bergaduh sama sendiri. Sebab dia yang rosakkan. Nampak tak? Ini ada fahaman-fahaman yang diterapkan. Ini bukan gurau lah. Ini benda besar. Dan sebab tu tolong jaga keluarga masing-masing dengan agama. Dengan agama kita akan taat pada segala peraturan yang ada. Insya-Allah kita akan ukhuwah kita kuat. Mereka tak nak kita ada ukhuwah. Mereka tak nak kita ada ukhuwah. Mereka tak nak kita ada persaudaraan. Mereka tak nak. Insya-Allah lah kita akan bincang benda ni. Ada soalan ni? Kita bagi soalan. Soalan daripada follower. Ya. Salam Pak Riz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, macam mana nak dapat keredaan Allah? Saya mencari tapi makin lama Allah bagi banyak ujian pada saya. Ujian yang sangat berat. Abang saya meninggal, saya 2 beradik je. Ibu jari saya dipotong. Banyak ujian Allah SWT bagi yang saya tak kuat nak hadapi. Banyak kali saya nak tanya Pak Riz tapi tak tahu macam mana. Andai betul WhatsApp saya ni, tolonglah bantu saya cari Allah SWT. Saya dah jauh darinya. Sahabat, dari sudut kemanusiaan, dengar pesan saya. Okey, anda tidak ada pilihan melainkan kembali pada Allah. Dengar pesan saya. Ada seorang tu diuji dengan masalah lagi dahsyat pada anda. Dahsyat ujian dia. Kan? Saya masih ingat ada seorang artis cantik, orang dia terkenal tahun 80-an. Di hujung hidup dia dimurung sebab dia bapa dia meninggal, abang dia meninggal dan akhirnya dia murung, dia rasa dan dia sakit, jatuh sakit dan akhirnya dia meninggal. Nampak tak?
Sebenarnya dalam kehidupan kita, meninggal itu adalah perkara yang bukan pelik. Dalam kehidupan kita, meninggal tu bukan pelik. Sebab setiap keluarga akan melalui proses tu. Akan melalui proses kehilangan. Nampak tak? Setiap keluarga akan melalui proses tu. Hanya bila masanya Allah saja tahu. Faham ke faham? So ini bukan pelik. Jadi tak sepatutnya perkara ini menjadi penyebab kita jauh pada Allah. Bila kita sedar kematian itu adalah perkara yang mesti berlaku, maka itu menyebabkan kita lagi dekat dengan Allah, bukan jauh. Sebab kita pasti akan meninggal. Bila kita pasti akan meninggal, maka kita wajibkan diri kita dekat dengan Allah. So saya nak cakap dalam bahasa manusia, bahasa kemanusiaan. Sahabat, saya nak bagi tahu begini, bahasa iman ni, beginilah bahasa iman ni. Ada seorang ni diuji oleh Allah secara berterusan. Dia kembali pada Allah, dia mula jaga solat, dia mula zikir, dia mula baca Quran. Tapi hujan datang pada dia bertimpa-timpa. Kemudian dia bicara, "Ya Allah, apa ni? Aku dekat dengan kau tapi hujan makin banyak." Maka dia difahamkan oleh para ulama. Macam mana Allah nak tarik hujan tu datang pada hidup dia? Sedangkan hujan itulah kasih sayang Allah. Hujan tu rahmat Allah. Hujan itu adalah sesuatu yang mengingatkan dia pada Allah. Sahabat, kita mungkin lara, kita mungkin leka, kita banyak dosa. Allah ambil abang kita. Bila Allah ambil abang kita, itu ingatan keras pada kita bahawa engkau juga akan pergi. Dan bayangkan kalau aku ambil engkau sekarang, engkau tak sempat bertaubat. Bertaubatlah engkau. Itu nampak tak bahasa iman? Nampak tak? Aku ambil abang kau. Aku ambil yang kau sayang. Engkau tahu tak, ada benda yang lebih engkau sayang selain daripada abang kau. Ada benda yang lebih engkau sayang selain daripada abang kau. Aku ambil yang kau sayang, maka engkau akan tertekan. Sebenarnya bila aku ambil abang kau, yang kau sayang tu, iaitu abang kau, engkau makin dekat dengan Allah. Sebab aku akan ambil perkara yang paling kau sayang, ialah nyawa engkau, kehidupan kau kat dunia. Itu yang kau paling sayang, aku akan ambil. Engkau tahu tak, kehidupan kat dunia tak sama macam alam barzah. Kalau engkau rosak kat dunia, alam barzah tak secantik dunia. Alam barzah penuh ketakutan, kesakitan, kepayahan, penderitaan berpanjangan. Sebelum kau dibangkit balik untuk berada di mahkamah aku. Di mahkamah aku nanti lagi dahsyat. Itu ibarat macam itulah saya cakap. Faham ke faham ni? Sahabat, faham ke faham? Bahasa ini harusnya ada faham. Engkau sayang pada abang kau, tapi pada waktu engkau sayang dia, engkau leka dengan Allah, engkau lalai dengan Allah, engkau jauh dengan Allah. Maka Allah ambil abang yang kau sayang. Bersyukurlah Allah tak ambil kita di saat kita sesat. Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Kita nak mati dalam husnul khatimah, tapi kita sesat. Kita ada impian tapi kita tak bergerak ke arah impian. Kita ada impian nak mati dalam keadaan husnul khatimah, tapi kita tak bergerak ke arah tu. Kita lewat solat lewat-lewat, kadang-kadang tak solat. Quran jarang jumpa, baca dah sangkut-sangkut, zikir apatah lagi kita banyak dengan dunia. Tiba-tiba Allah ambil orang yang kita paling sayang. Sebenarnya Allah turunkan masalah itu dengan kasih sayang, dengan rahmat dia. Nampak tak? Supaya kita sedar bahawa kita akan mati, maka kita dekat-dekat betul dengan Allah. Faham ke faham? Allah ambil Ibu Jai. Saya bercakap atas pandangan saya, sahabat. Kan? Anda berhak untuk mencipta pandangan anda sendiri, tapi tolonglah balik kepada Allah. Anda ada berapa jari? 5 jari. Di sebelah kanan 5 jari, sebelah kiri. Anda ada 10 jari. 10 jari ini akan jadi saksi di akhirat nanti. Suruh 10 jari ini akan jadi saksi di akhirat bahawa kita tak sembahyang. 10 jari ini menjadi saksi bahawa kita tidak sujud pada Allah. 10 jari ini menjadi saksi kita tak pergi masjid. Allah ambil satu untuk ingatkan kita. Nampak tak? Allah ambil satu untuk ingatkan kita. Kita ada 9 jari lagi untuk ingatkan kita. Tolonglah kembali pada Allah. Bukan jauh. Ujian yang anda dapat, cuba bayangkan ujian yang anda dengar tadi, ujian tadi. Seorang ibu yang dipijak, ditendang, ditergajang oleh anak dia. Dimaki hamun, anak tutup aurat. Sedangkan satu ketika aku gendong anak tu. Aku susukan dengan susu badan aku. Aku peluk dia, aku cium dia. Hari ini dia bukan cium aku, dia bukan peluk aku, dia tendang aku, dimaki aku, diamun aku. Malah dia bawa balik jantan yang bukan muhrim dia. Selamba dia. Nampak tak? Agaknya masalah tu macam mana? Lagi besar kan? Setiap kali kamu nampak masalah kamu, jangan lupa ada orang masalah lagi besar. Tetapi di saat setiap masalah yang besar tu, ada yang maha besar, Allah SWT. Kembali pada dia, sujud pada dia. InsyaAllah kita menang. Faham tak sahabat? Kita akan menang. Kita pasti akan menang. Ada soalan? Ya. Ada soalan daripada Puan Rokiah Jaafar. Ya, Puan Rokiah. Okay, salam Pak Riz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak tanya, cucu saya umur 19 tahun tapi nak solat susah sangat. Ayah, mak dia hantar sekolah menengah agama selama 5 tahun. Tapi bila balik kadang langsung tak nak solat. Kalau disuruh pun dia buat tak tahu je. Ayahnya orang surau, tapi anaknya langsung buat tak tahu. Saya nenek cuma sedih. Maknya baru meninggal aksiden. Ayahnya kadang pun rasa macam tak dapat nak atur. Ini ujian.
pada makcik kepada anak tu. Anak tu mungkin di dalam proses tekanan sebab kehilangan seorang ibu. So tak ada orang samping, tak ada orang namping dia. Dia rasa kesunyian. Nak mengajak orang solat, Allah kata sabar. Nak mengajak orang solat kena ada usaha berterusan dan sabar. Kalau tak ada usaha secara berterusan, kita banyak bebel, banyak marah, banyak tekan, tak jadi. Sekolah agama atau madrasah bukan syarat untuk jadi orang alim. Berapa ramai orang tak pernah masuk pondok tetapi jadi orang alim. Berapa ramai orang yang tak pernah belajar pondok tapi menjadi orang yang betul dekat dengan Allah. Berapa ramai orang belajar pondok, belajar madrasah, belajar sekolah agama tapi engkar dengan perintah Allah. Sombong dan angkuh dengan ilmu yang dia ada. Faham ke faham? Jadi makcik, anak itu harus didekati, bukan disakiti. Ingat pesan saya makcik. Dalam urusan dakwah, kita harus dekati, bukan sakiti. Di saat anak itu 19 tahun dia tak solat, dia tahu solat makcik. Dia tak nak solat bukan maknanya dia tak tahu solat. Dia tahu solat tapi dia tak nak solat. Ada 1001 sebab. Bagi orang yang beriman pada Allah, mereka tak mahu mencipta 1001 sebab. Mereka hanya ada satu sebab, solat kerana dia hamba. Tapi kalau tak nak solat, ada banyak dalihnya. Ada banyak alasannya. Makcik, apa yang makcik patut buat? Jaga tahajud makcik. Walaupun cucu tu jauh. Bapa ahli masjid, bapa pengurusi masjid. Ingat, iman tidak boleh diwarisi. Iman tidak boleh diwarisi. Ingat peristiwa para Nabi dan Rasul. Ingat Nabi. Nabi apa anaknya tak dapat diselamatkan? Nabi Nuh contohnya. Tu Nabi tu. Ini ahli surau. Ahli surau. Kecil sangat tu makcik. Tapi ujian tu sebenarnya nak menguji sejauh mana ahli surau tu benar-benar layak menjadi ahli surau. Untuk kita pergi ulang alik masjid tak ada masalah. Tetapi sejauh mana kita pergi ulang alik masjid tadi, kita belajar menjadi orang yang memberi manfaat kepada kehidupan orang lain. Ingat tak kisah bagaimana imam pergi masjid setiap hari? Setiap hari dia nampak seorang perempuan balik, persepsi orang kampung semuanya ni pelacur. Perempuan ni pelacur. Semenjak suami dia meninggal, orang kampung cerita dia jadi pelacur kat hotel. Kurang ajar kan? Nampak tak kurang ajar? Satu hari dia nak kahwin, dia datang kat masjid, yang kahwin dia seorang ustaz. Seorang ustaz, orang alim kahwin dia. Imam terperanjat. Kenapa imam tak terperanjat? Sebab imam pun manusia biasa yang hidup banyak persepsi. Engkau imam, engkau ustaz, tugas kita ialah dakwah orang, bukan tugas kita persepsi. Bina tanggapan. Nampak tak? Bukan kau damping orang, bukan untuk sakiti tapi untuk rawat dia. Engkau dekati orang, bukan sakiti orang. Maka perempuan tu kata pada Tok Imam, dia bagi smash sekali njut pada Imam, menangis pada Imam. Apa dia? Saya difitnah orang kampung sebagai seorang pelacur. Alhamdulillah suami saya, yang hari ini suami saya, dia kenal saya. Saya difitnah. Tok Imam nampak saya tetap air balik, jalan kaki Tok Imam. Kan? Tok Imam nampak saya balik, Tok Imam tak pernah sekali pun nak dakwah saya. Sebab Tok Imam beranggapan saya pelacur. Nampak tak? Siapa yang melacurkan agama Tok Imam? Mampus Tok Imam tertongging menangis. Siapa yang melacurkan agama Tok Imam? Kenapa perempuan tu berani bercakap? Suami dia ustaz. Nampak tak? Dia ada keyakinan luar biasa. Jadi makcik, yang bertanya pasal soalan, makcik jaga amal. Makcik jaga amal, minta asbab kedudukan makcik dekat dengan Allah. Mudah-mudahan Allah pandang anak cucu makcik. Allah pandang keturunan makcik. Nampak tak surah Ibrahim ayat 40? Kan? Makcik, kita Nabi Allah dah minta untuk cucu keturunan dia. Kita banyak minta untuk kita. Minta cucu keturunan kita. Keturunan kita minta. Diberi hidayah, diberi perlindungan, diberi kesihatan, diberi keselamatan. Allahumma inni as'aluka al-afiyah fi dunya wal akhirah. Nampak tak? Kita minta afiah daripada Allah SWT. Nabi ajar zikir tu. Nabi ajar doa tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Faham ke faham? Sambil tu pakcik panggil suami dia. Panggil anak makcik. Kan, duduk dengan makcik berbincang. Kita mesti ada usaha untuk selamatkan anak ni 19 tahun. Saya tak tahu lelaki atau perempuan. Kan? Kalau dia lelaki, kalau perempuan lagi kita risaulah salah damping. Sama je lah lelaki perempuan, tapi perempuan ni kalau salah nampak kat perut. Nampak tak? Kan? Jadi kita risau. Jadi makcik damping anak makcik berbincang macam mana boleh selamatkan anak ni. Kalau tak makcik bawa jumpa saya, insya-Allah. Kan? Kita berbual, kita bincang macam mana kita dibangunkan
anak ni, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah rahmati kita. Saya Pak Ri nak undur diri. Dah tiba masa Pak Ri undur diri. Insya-Allah perkongsian kita pada hari ini sampai kepada kawan-kawan lain. Kan? Apa yang Allah rezeki kita pada hari ini, alhamdulillah, syukur pada Allah. Terima kasih pada semua sahabat-sahabat yang hadir. Anda setia bersama Pak Riz. Mudah-mudahan kita semua berkawan di dunia akhirat, menjadi saksi persahabatan kita kekal di situ untuk berada di syurga Allah. Kita bersama nanti bertemu dengan Nabi SAW. Kita menjadi saksi persahabatan perhubungan kita di dunia ini, kan? Dipanjangkan sehingga ke akhirat nanti, insya-Allah. Jaga diri baik. Allah sayang kita semua. Jangan persisiakan harga yang paling mahal yang kita ada, iaitu kehidupan ini. Memberi manfaat kepada manusia lain, insya-Allah. Terima kasih semua. Jangan lupa tinggalkan nombor telefon, kan? Atau balik pula. Tinggalkan nombor telefon, kan, untuk join program Pak Riz. Hashtag bersama Pak Riz 88, kan? Program seperti ini tapi kupasannya subhanallah, insya-Allah. Yang dah pernah pergi fahamlah, kan? 2, tinggalkan nombor telefon ni juga. Nak dapatkan e-book, insya-Allah dalam minggu ni kita edarkan e-book, insya-Allah, e-book siri yang pertama. Siri yang pertama. Dan anda juga boleh bantu Madrasah Pak Riz untuk pembangunan dana, insya-Allah. Jaga diri baik. Terima kasih semua. Pak Riz sayang anda semua. Jaga diri baik tau. Jumpa besok, insya-Allah. Terbaik.